Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi cikgu flashback balik apa yang kita pernah belajar tahun-tahun lepas, iaitu di mana kita pernah dengar perkataan algoritma. Algoritma ni digunakan untuk menyelesaikan satu masalah secara langkah demi langkah. Okay, algoritma ni terdiri pada pseudocode dan carta alih. Kalau masih ingat lah, masa tingkatan 2 pun kita ada belajar. Algoritma tu ada pseudocode dan ada carta alih. Jadi sepatutnya kalau cikgu sebut pseudocode tu dah terbayang lah pseudocode macam mana, carta alih macam mana kan. Okey, jadi untuk tingkatan 3 ni kita akan belajar pembangunan atau cara. Okey. Jadi pembangunan atau cara ni terdiri pijatan. Ni adalah 5 fasa lah yang terlibat dalam pembangunan atau cara. Okey, fasa analisis masalah, reka betul atau cara, pengekodan, pengujian dan penyampaian pijatan dan dokumentasi. Okey, sebenarnya semua ni awak dah pernah dengar dah, kelima-lima fasa ni. Okey, jadi kita pergi kepada menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atau cara. Okey, sama juga. Kita pernah belajar dah pemikiran komputasional ni masa tingkatan 1, iaitu teknik leraian yang kita belajar kan masa tingkatan 1. Pengitlakan, itu adalah dalam pemikiran komputasional lah. Teknik yang berada dalam pemikiran komputasional. Okey, jadi kita tengok balik apa maksud pemikiran komputasional. Okey, kalau kat sini kita tengok pemikiran komputasional ditarifkan sebagai satu proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, jadi yang kita faham ayat dia tu, maksudnya kalau kita nak selesaikan satu masalah tu, mestilah berbantukan mesin. Maksudnya mungkin dengan menggunakan komputer lah untuk kita nak menyelesaikan satu masalah. Okey, contohnya macam kita nak buat analisis peperiksaan, mesti ada sistem lah analisis peperiksaan. Yang itulah dikenali sebagai pemikiran komputasional. Iaitu di mana proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali. Okey, proses penyelesaian masalah ini melibatkan usaha memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil. Okey, kadang-kadang kita dapat masalah tu besar. Jadi kita cuba pecahkan kepada lebih mudah untuk kita selesaikan secara sistematik. Okey, pernyataan berikut menunjukkan satu masalah yang diketengahkan bagi membincangkan tentang penggunaan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atau cara. Okey, contoh dia bagi Anda diminta untuk membina atau cara mudah bagi mengira luas dan perimeter. Okey, kita dapat tu, nak kira luas lagi, nak kira perimeter lagi, betul tak? Okey, itu adalah ni padan bola ni. Kita nak mencari luas dan perimeter. Okay, so kita guna fasa yang pertama dalam pembangunan. Maksudnya, okay, apa yang perlu buat dalam fasa analisis masalah? Iaitu mesti kena pasti masalah. Dapat masalah tu kita cuba kena pasti dulu. Kita buat analisis dulu. Okay, keperluan sistem. Jadi sistem tu perlu, kita nak hasilkan sistem tu macam mana? Untuk selesaikan apa? Dan perisian serta sasaran pengguna. Siapa yang akan guna sistem kita tu? Sebab kita nak buat atur cara kan? Okey, kemudian yang kedua, apa pengatur cara perlu buat lagi? Mengenal pasti input, proses, output bagi atur cara yang akan dibina. Okey, dan yang ketiga, kita kena fikirkan apa kaedah yang kita nak guna ni? Mestilah kaedah temu bual, soal selidik, pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Okey, itu kita cerita pasal fasa lah kan? Okey, kita cerita pasal fasa. Maksudnya fasa yang pertama adalah analisis masalah. Okey, jadi kalau ikut pemikiran komputasional, apa teknik yang kita guna? Iaitu teknik leraian. Jangan abang kat ibu kata, tak benar, cikgu kata,
Teknik leraian? Tak pernah dengar pun cikgu. Kita pernah belajar dah teknik leraian ni masa tingkatan 1. Okey, teknik leraian ni digunakan untuk menganalisis masalah dengan memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil. Macam tadilah cikgu kata, kita dapat masalah yang besar. Wih, perimeter luas. Rasa dah macam besar sangat dah masalah tu. Okey, jadi caranya adalah kita pecahkan dia kepada lebih kecil. Okey, jadi kita tengok kat bawah ni, gambar rajah kat bawah ni. Okey, rajah 1.3 ni, okey, yang ni. Yang cikgu bulatkan ni, masalah besar dia adalah untuk membina tu cara mudah bagi mengira luas dan perimeter. Okey, jadi kita cuba asingkanlah. Kita pecahkan masalah tu. Okey, masalah. Okey, first kita kena cari luas padan bola. Kemudian kita kena kira perimeter padan bola. Jadi kita nampak dua benda yang kita kena cari. Kita dah pecahkan masalah tu kepada masalah yang kecil. Okey, cikgu tak nak sentuh lagi fasa reka bertata cara. Kita just sentuh fasa analisis masalah je hari ni. Okey, jadi cikgu nak kamu semua buat nota sikit berkaitan dengan apa yang cikgu ajar hari ni lah. Cikgu sentuh sikit je fasa analisis masalah saja. Apa yang buat dalam buku nota, maksudnya salin balik. Apa yang perlu pengatur cara lakukan dalam fasa analisis masalah. Jadi ni antara bahagian nota yang penting lah ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.